puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, dengan anugerahnya dapat kita berada di dalam masjid yang mulia ini. Dapat kita sembahyang maghrib berjemaah, insya-Allah isyak pun berjemaah, insya-Allah subuh esok pun berjemaah. Insya-Allah seluruh kehidupan kita akan abadikan sembahyang secara berjemaah. Kerana fadilatnya amat besar sekali ya. Dah saya sebut banyak kali dah tahu fadilat berjemaah ni. Banyak benar. Jadi saya selalu menekankan yang ini supaya kita kalau nak selesai masalah kehidupan di dunia ni, nombor satu mesti selesaikan sembahyang berjemaah dulu bagi orang lelaki. Kalau dia banyak masalah dalam hidupnya, ya, selesaikan dulu sembahyang berjemaah itu. Insya-Allah Allah akan lapangkan kehidupannya. Allah akan berikan dia kelapangan dalam kehidupan. Allah akan selesaikan masalah dia, insya-Allah. Ya. Jadi selesaikan dulu sembahyang itu secara berjemaah. Kerana orang yang sembahyang tidak berjemaah itu, dia sembahyangnya kata Nabi, sembahyang sesat. Ya. Kita tak nak sembahyang kita ni sembahyang sesat. Kita hendak sembahyang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam ni kita nak baca muka surat berapa? Berapa? 29. Okey. 29. 23, 25, 27, 29. Yang ke-12. Ya. Al-Basar. Sifat yang ke-12 iaitu Al-Basar. Kita bawa habis yang ke-11. Iaitu apa? As-Sam'u. As-Sam'u mendengar. Ya. Kapit As-Sam'u tu Al-Basar. Al-Basar tu dia melihat. Allah melihat. Kejap ni Allah nampak tak? Kejap ni Allah nampak ke tak? Nampak. Jauh Allah nampak tak? Nampak. Ya, dalam gelap Allah nampak tak? Terang Allah nampak tak? Lagi nampak ya. Itu dia nampaknya Allah Taala. Dan nampaknya Allah Taala tu tak ada pakai mata. Allah tak ada pula biji mata. Bukan macam kita. Kita nampak yang pertama ada mata. Yang kedua ada cahaya baru nampak. Kalau gelap tutup lampu kejap macam dah tak nampak. Itu kita kan eh? Atau mata tu pula mesti berfungsi. Ada kanta dalamnya. Tahu kanta? Ada benda yang hitam tu. Baru dia boleh nampak. Kalau tak ada kanta, tak nampak. Kalau ada selaput, tak nampak juga. Itu kita. Kita kena ada alat. Allah dia melihat hanya dengan basar. Ya. Dia hanya melihat dengan sifat basarnya. Dia tidak memerlukan alat. Kita dah habis bicara qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah tidak memerlukan alat. Allah tidak memerlukan perkakas. Allah tidak memerlukan apa-apa untuk membuat apa-apa yang Allah kehendaki. Begitu juga penglihatan Allah. Dia tak perlukan mata. Tak perlukan cahaya. Kita kalau tak ada cahaya tak nampak. Kalau ada cahaya pun kalau mata tu tidak ada kanta dalamnya tak nampak. Dalam gelap tak nampak, jauh tak nampak. Kalau kecil tak nampak. Kalau kenik lagi tak nampak. Tapi Allah kecil macam mana pun Allah nampak. Tersembunyi pun Allah nampak. Terserlah pun Allah nampak. Di mana-mana semua Allah nampak. Itu penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat, Allah pun melihat. Tapi sama ke kita melihat dengan Allah melihat? Tak sama. Allah melihat tidak dengan mata. Allah melihat dengan sifatnya basar. Kita melihat mesti dengan mata. Kalau mata itu tidak berfungsi, sudah tak nampak. Makin lama makin kabur, makin lama makin kabur, makin lama makin samar, makin lama makin samar-samar. Itu yang beri benar kacamata tu. Tengok berapa orang dah pakai kacamata. Pasal apa? Pasal penglihatan kita tak kekal. Tapi penglihatan Allah sampai bila-bila Allah nampak. Tak ada masa pun Allah tak nampak. Itu dia. Baik. Yang ke-12 Al-Basaru.
Al-basaru. Kalau tak ada al-basarun. Melihat. Artinya melihat. Allah tu melihat. Tiada dengan biji mata. Allah tak perlukan biji mata untuk melihat. Maka hakikatnya, apa arti hakikatnya? Yang sebenar-benarnya. Itu arti hakikat. Yang sebenar-benarnya ialah satu sifat yang tetap ada. Apa arti tetap ada? Tak pernah tak ada. Itu tetap ada. Sentiasa ada. Every time ada. All the time ada. Itu katanya tetap ada. Sentiasa ada. Sabit adanya. Tak pernah tak ada. Yang qadim. Apa arti qadim? Tidak ada permulaan. Allah tu penglihatannya tidak ada permulaan. Kita ada permulaan. Lahir-lahir aja tak nampak dunia ni pun. Jam aja mata. Udah merangkak baru nampak dunia ni. Udah duduk baru nampak dunia ni. Dah berambat sekarang ni, dah nampak penuh dunia ni. Tapi Allah nampaknya tidak ada permulaan. Kita sekurang-kurangnya kita nampak hanya setelah kita dilahirkan baru nampak. Keledak tak nampak. Dalam perut nampak tak? Kita dalam perut mak kita nampak kan? Tak nampak. Tapi bila lahir aja baru nampak. Maknanya ada permulaan. Allah tak ada permulaan. Dulu-dulu pun Allah nampak belakang. Sebelum ada alam ni Allah dah nampak dah. Itu dia. Sifat Allah tu. Tidak ada permulaan. Itu namanya qadim. Qadim lagi azali. Dua-dua tu sama makna. Qadim lagi azali. Artinya dua-dua tu tidak ada permulaan. Qadim pun tidak ada permulaan. Azali pun tidak ada permulaan. Cuma ada ulama membezakannya. Qadim tu masuk benda-benda yang maujud. Azali itu yang masuk maujud dan tidak maujud. Itu hanya dari segi bahasa saja. Ghair maujud pun panggil azali. Maujud pun panggil azali. Tapi qadim khusus kepada yang maujud saja. Itu hanya dari segi istilah. Tapi artinya tidak ada permulaan. Berdiri pada zat. Yang nampak itu bukan matanya. Berdiri pada sifat basar itu berdiri pada zat. Dia tak boleh lekang dengan zat Allah Ta'ala. Dia tidak boleh dipisahkan dengan zat Allah Ta'ala. Dia macam apa? Macam irama dan lagu. Macam lagu dan irama. Tak boleh dipisahkan. Dia menguati. Kuat menguati. Komplement mengkomplimenti. Faham ke tak? Entahlah. Lengkap melengkapi. Seperti aur dengan tebing. Itu dia. Itu katanya apa? Tidak dipisahkan antara zat dengan sifat. Dia berdiri pada zat. Tak boleh nak dipisahkan dengan zat. Kerana dia sifat. Sifat tu dia berdiri pada zat. Macam putih dengan kepiah. Boleh dipisahkan ke? Boleh ke pisah putih dengan kepiah? Buat saya nak putih tu, dia pun bagi kepiah. Aku tak nak kepiah, aku nak putih aja. Boleh? Tak boleh. Begitulah dia. Sifat dengan zat dia berdiri di atas zat. Dia tak boleh bercerai dengan zat. Macam lagu dan irama. Tak pernah dengar kena main lagu dan irama. Andai dipisah lagu dan irama. Tak pernah kena dengar ni. Sambung. Apa dia? Udah tak tahu dia. Apa dia? Lemah tiada berjiwa. Lagi? Hampa pada Azmi. Nampak? Itu dia. Tak boleh dipisahkan antara dua tu. Kalau dipisahkan, tak ada berjiwa. Hampa. Dia main ustaz ni koman kan? Itu dia. Dia berdiri pada zat. Berdiri pada zat Tuhan. Maka dengan dia nyata. Bagi Allah tak ada samar-samar. Tak ada kabur-kabur. Nyata, terang. Tak ada pula terselindung. Nyata. Dan terang. Dan meliputi pada tiap-tiap yang ada. Asal ada, nampaklah Tuhan.
Kecil pun nampak, besar pun nampak, jauh pun nampak, dekat pun nampak, tersembunyi pun nampak, terserlah pun nampak. Di bawah tanah pun nampak, di atas tanah pun nampak, di mana-mana Tuhan nampak saja. Kalau kita betul-betul faham Allah nampak aja, berani ke nak ngambil nombor ekor. Tuan-tuan dan puan-puan, kita faham dan yakin Allah tu nampak. Kemana pun apa kita buat pun Allah nampak. Berani ke nak ngambil nombor ekor. Atau ngapa berani benar ni sekarang ni? Ada tak orang ngambil nombor ekor? Ada tak orang Islam ngambil nombor ekor? Ngapa berani benar? Pasal dia tak sedar bahawa Allah tu nampak. Ataupun tak berapa yakin bahawa Allah tu nampak. Itu yang berani tu. Asal hari Sabtu hari Ahad je ngambil. Sabtu Ahad ngambil. Tahu? 2558 kata. Jangan pula ngambil ni. Masin mulut ustaz peteraskan dia. Jangan apa? Pasal apa? Pasal dia tidak yakin sungguh-sungguh bahawa Allah tu nampak. Contoh yang lain. Kalau kita betul-betul sedar, ni nak kena orang sana pula. Kalau kita sedar betul-betul Allah tu nampak aja, lalu ke nak nyemur kain ketang dada. Perempuan lalu ke? Kenapa tak lalu? Kerana Allah nampak aja. Begitulah. Lalu ke dah tua-tua rupa saya ni pakai seluar pendek lagi. Nari lagi lalu ke? Kalau pasal apa kita sedar Allah tu nampak aja. Esok ditayang semula tak? Esok ditayang semula ke tak? Ditayang semula. Ini kita ngaji tauhid ni nak kena faham ni. Bila kita faham Allah itu sentiasa melihat, ada dua orang malaikat angkat gambar pula tu. Wa inna alaikum lahafizin lagi, kiraman katibin lagi, ya'lamuna ma taf'alun, kata Allah. Sentiasa ada di sisi kamu dua orang malaikat. Seorang namanya kiraman, seorang lagi namanya katibin. Mereka tahu apa saja yang kamu lakukan. Jadi dua orang malaikat itu sentiasa berkeliaran nengok aja. Kejap ni ada mana? Ada. Nangkat gambar tuan-tuan dan puan. Dia nangkat gambar tuan-tuan dan puan malam ni tahu. Dia bawa kamera digital. Dia nangkat gambar. Apa buat di Sudin tu? Sudin tu dengar betul. Nampak gambar esok ya? Apa buat di cikgu tu? Cikgu tu tengok betul-betul. Dia dengar betul-betul. Dia nampak. Betul apa dia buat di Anu tu? Apa buat di Mizi tu? Apa buat di Azmi tu? Dia tengok Azmi tu tengah-tengah apa? Tengah ngantuk aja. So dekat gambar. Mujur dia tak ada ngantuk ya. Esok ada gambarnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Lagi? Waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, kata Allah. Barang siapa membuat kebajikan walaupun sebesar zarah, akan diperlihatkannya di akhirat kelak. Dan barang siapa membuat kejahatan walaupun sebesar zarah, juga akan diperlihatkannya di akhirat kelak. Jadi kalau kita sedar yang ni tak berani nak buat dosa, tak berani nak menyokong orang zalim, tak berani nak apa, nak apa namanya, nak menyokong orang yang menentang Islam. Kenapa? Kerana Allah nampak. Kita seorang-seorang dalam kotak tu nampak tak Tuhan? Nampak ke Tuhan ni tak? Kotak apa? Tahu ke apa maksud ni? Kita seorang-seorang. Nampak ke tak Tuhan tu? Nampak. Kalau kita sokong orang zalim, apa kata Allah? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, kata Allah. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Surah Hud ya, ayat 113. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada mereka-mereka yang zalim. Pada orang zalim jangan cenderung. Tahu cenderung? Cenderung tahu kan? Bukan cenderung bala. Apa cenderung? Minat. Kalau dia tu zalim, minat pun tak boleh. Tak usah nak sokong, tak usah nak sotir dengan dia. Minat pun tak boleh. Nantak marah-marah dia mana buatnya. Ini Allah khabar, bukan saya ngabar ni.
Ya. Jangan kamu cenderung kepada mereka-mereka yang zalim. Nanti kamu akan disambar oleh api neraka. Kata Allah ya. Api neraka tu nyambur dia. Maknanya dia tak sempat ke tepi. Tengah-tengah masyar tu dia sambur api neraka dah. Kenapa? Kerana menyokong orang-orang zalim. Cenderung pun tak boleh. Minat pun tak boleh. Gemar pun tak boleh. Lebih-lebih lagi nyokong. Lebih-lebih lagi bersama dengan dia. Lebih-lebih lagi apa? Menjadi anggota dia. Lagi tak boleh. Kenapa? Dia sedar Allah sentiasa nampak. Allah tu melihat. Allah tu tak pernah tak nampak. Ya? Okey. Ada bangkangan? Ya? Any objection? No objection. Ya? Therefore, kena faham bahawa Allah itu sentiasa melihat saja. Tak pernah tak melihat. Maka dengan dia nyata dan terang dan meliputi pada tiap-tiap yang ada. Tiap-tiap yang ada tu semua dia nampak. Kecil pun nampak, besar pun nampak, dekat pun nampak, jauh pun nampak, tersembunyi balik gunung pun nampak. Ya? Atas gunung pun nampak, dalam gunung pun nampak, di mana-mana semua Allah nampak. Ya. Sama ada yang wajib. Yang wajib tu apa? Zat Allah Ta'ala. Itu yang wajib. Yang wajib pada akal ni bukan wajib syarak. Wajib syarak artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Ini wajib pada akal. Yang tidak diterima akal akan tiadanya. Itu wajib. Seperti apa? Seperti zatnya. Allah tu ada ke tak ada? Apa hukumnya? Wajib pada akal. Kalau saya kata Allah itu ada, terima ada akal? Terima di akal ke tak? Allah itu ada, terima di akal tak? Terima. Itu wajib tu. Allah itu qidam, terima di akal tak? Allah itu tidak ada permulaan, terima di akal tak? Terima. Wajib tu. Allah itu berkuasa, terima di akal tak? Terima. Kalau tak ada, tak terima di akal. Allah itu tiada berkuasa, terima di akal tak? Tak diterima di akal. Itu namanya wajib, ya. Seperti zat Allah Ta'ala wajib. Sifat Allah Ta'ala juga wajib. Zat Allah Ta'ala tu ada, wajib. Sifat diri Allah Ta'ala tu. Ya, sifat Allah Ta'ala juga wajib. Allah itu qidam, Allah itu baqa, Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Yang tu. Ya, kalau tak ada benda tu tak diterima oleh oleh akal. Akal kata no way I will accept, kata akal, ya. Aku tak terima. Itu arti wajib, wajib pada akal. Dia wajib ada dua, tuan-tuan kena faham. Satu wajib akal, lagi satu wajib syarak. Ini yang kita bicara ni wajib apa? Wajib akal. Allah nampak sesuatu tu yang wajib. Maka dengan dia nyata dan terang dan meliputi pada tiap-tiap yang ada. Sama ada yang ada itu wajib. Seperti zat Allah tu. Zat Allah tu artinya diri Allah tu. Ada ke tak ada? Zat Allah tu ada ke tak ada? Tuan-tuan, zat Allah tu bukannya vitamin, protein, itu bukan zat Allah, itu zat makanan. Ini zat Allah tu artinya diri Allah tu. Ada ke tak ada? Ada. Kalau ada, kena kita terima. Itu wajib tu. Allah tahu mana rupa dirinya. Yang tak tahu siapa? Kita tak tahu mana rupa Allah tu. Gemuk ke, kurus ke, tinggi ke, rendah ke. Kita tak tahu. Kerana Allah tu sifatnya macam mana? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak menyerupai sesuatu. Kita tak tahu. Rasulullah setelah Isra dan Mi'raj berjumpa dengan Allah Ta'ala pun dia tak boleh cerita macam mana rupanya Allah Subhanahu Ta'ala. Wah, orang sahabat tanya dia pun laisa kamitslihi syai'. Tak boleh nak khabar, tak boleh nak gambarkan macam mana Allah Ta'ala. Selagi boleh dilihat, selagi boleh dipegang, selagi boleh didengar, selagi boleh dibayangkan dalam hati, itu bukan Allah. Kerana Allah tu tak boleh dilihat. Bukannya boleh kita lihat dengan mata kepala kita. Bukan boleh kita dengar dengan telinga kita. Bukan boleh kita bayangkan mana rupa dalam hati. Tak ada. Itu bukan Allah Ta'ala. Bila masa kita boleh tengok Allah Ta'ala? Bila masanya? Di dalam syurga. Itu saja time boleh kita melihat wajah Allah. Dalam dunia ni tak ada dapat tengok Allah, ya. Janganlah beria benar nak tengok Tuhan. Masuk tarikat ini nak tengok Tuhan. Tak ada. Tak boleh tengok, ya. Tak nampak. Itu artinya, ya. Sama ada yang ada itu wajib, seperti zat
dan sifat Tuhan. Zatnya wajib, sifatnya pun wajib juga. Atau yang ada itu harus. Harus apa? Benda yang boleh ada, boleh tak ada. Itu ni harus. Selain daripada Allah, semuanya harus berlaku. Ya, harus ni boleh kita panggil alam, boleh kita panggil makhluk, boleh kita panggil mungkinat. Itu namanya harus. Boleh kita panggil harus juga ya. Macam kita ni. Wajib ke Allah jadikan kita? Wajib ke tak Allah jadikan kita? Jadi kita ni apa hukumnya? Harus. Boleh ada, boleh tak ada. Ada pun diterima, tak ada pun terima. Kejap ni ada tak? Kejap ni saya ada ke tak? Lagi masa akan datang, ada ke tak ada? Udah tak ada. Terima tak? Ya, terima lah. Tak ada pun terima, ada pun terima. Itu kita ni harus saja. Gitu juga tuan-tuan, bukan saya seorang ni. Tuan-tuan itu juga. Kejap ni ada saya nampak tuan-tuan, tuan-tuan nampak diri masing-masing. Itu terimalah ada itu. Tapi mana tahu kan? Lagi 5 tahun entah ada entah tak. Kalau tak ada, terima juga. Mana pergi Sudin? Apa jawab dia? Apa Din? Mana pergi Sudin apa? Udah qalu katanya. Terima tak? Terima. Ada pun terima, tak ada pun terima. Ya. Macam manusia-manusia yang hari ni lah. Marcos. Dulu ada ke tak ada? Dulu ada ke tak ada? Sekarang? Sekarang? Ke mana pergi? Udah apa? Udah qalu katanya. Qalu tu kata apa? Berkata mereka itu. Tapi dapat orang Melayu bila qalu tu pun ya, udah mati. Begitulah. Begitu juga ada yang lain. Itu harus saja. Boleh ada, boleh tak ada. Allah tahu belaka yang harus-harus tu. Seperti pokok-pokok di keliling masjid ni. Berapa pokok keliling masjid ni? Kita tak tahu. Tapi Allah tahu tak? Tahu. Berapa helai daun ada di keliling masjid ni? Pokok-pokok ni ada berapa helai daunnya? Tak tahu kita. Tapi Allah tahu. Ya, berapa helai rambut di kepala kita? Siapa tahu? Siapa tahu? Berapa helai rambut di kepala tuan-tuan dan puan? Tak tahu. Tapi Allah tahu tak? Tahu. Itu harus. Alam, dikatakan alam, harus, mungkin, makhluk, itu selain daripada Allah Ta'ala. Boleh dipanggil alam, boleh dipanggil makhluk, boleh dipanggil mungkin, boleh dipanggil harus. Semua boleh, alam pun boleh. Itu dia. Sama ada yang wajib seperti zat dan sifat Tuhan, atau yang ada itu harus. Dan sama ada yang harus itu yang telah ada, yang dulu ada, yang dulu ada. Atau yang lagi akan diadakan, atau yang sedang ada. Sekarang ni ada, dulu pun ada, sekarang dah tak ada. Tapi Allah tahu, dia akan datang jadi ada. Kita tak tahu, dia belum ada lagi sekarang ni. Tapi akan datang ada, ciptaan-ciptaan baru ada tak? Akan datang. Ada ya? Mana kita tahu? Itu pun Allah sudah tahu. Kita tak tahu. Ada tak ciptaan-ciptaan baru yang akan datang? Kenderaan-kenderaan baru ada tak? Ada ya? Mana tahu kan? Kita tengah bawa motorcar, tiba-tiba traffic jam, depo. Lepas tu, tekan butang, udah keluar helikopter. Udah keluar. Mustahil kan? Mustahil kan? Udah helikopter naik. Lepas tu, apa? Lalu ke Sungai Tik. Lombong tu ada banyak ikan dalam tu. Di Sungai Tik tu ada apa? Ada lombong. Dalam lombong tu ada apa? Ikan keli ada, ikan baung ada, ikan kuan ada, semua ada. Apa? Dia pun keluar bawah. Menyelam. Udah jadi apa? Udah jadi kapal selam. Ngeluarkan apa? Ngeluarkan jaring. Mustahil kan? Ngeluarkan sauk. Tahu sauk? Lepas tu terbang balik. Lepas tu jalan balik. Mustahil kan? Itu ciptaan yang akan datang. Boleh jadi ada. Bukan mustahil. Itu benda itu apa? Benda harus. Itu pun Allah tahu. Yang tak ada lagi, tapi akan ada. Mana kita tahu kan? Ataupun ada baju, pakai baju tu udah boleh terbang macam Superman. Mustahil kan? Mustahil ke yang akan datang? Tak mustahil. Nothing is impossible. Yang impossible tu berkenaan dengan ketuhanan. Itu ada impossible. Tapi kalau benda yang bukan mengenai ketuhanan, itu harus berlaku. Benda-benda tu benda harus berlaku. Baik. Sama ada yang harus, yang telah ada, atau yang lagi akan diadakan. Yang akan datang, mana kita tahu? Lagi 4 tahun, Sudin ni jadi Menteri Besar Perak.
Macam? Mustahil kan? Mustahil kan? Ya? Mana mustahil ni? Ya? Kata masuk politik budak bilik jadi menteri besar berak. Orang ngundi dia tak ngundi, mana dapat? Ya. Itu contoh ajalah ya. Atau yang lagi akan diadakan dan tidak terlindung pandangannya oleh gelap. Gelap Allah tak ada terlindung pandangannya. Nampak aja dia walaupun dalam gelap. Atau dengan sebab jauh. Ya, benda tu jauh. Dia benda tu berada di England. Allah nampak ke tak? Nampak. Benda tu ada di Australia. Nampak ke tak? Nampak. Benda tu ada di Bali. Allah nampak ke tak? Orang baru pergi Bali. Allah nampak ke tak? Tahu siapa orang baru balik ke Bali? Tengok beg. Beg apa? Beg Bali. Allah nampak di mana saja. Atau dengan sebab kecil. Sebab jauh ataupun sebab kecil. Kecil apa? Kuman. Sikit punya kecil. Kita tak nampak kuman dengan mata kepala kita. Tapi Allah nampak ke tak? Allah nampak jelas. Tidak terlindung bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian zahirlah Tuhan itu wajib baginya bersifat melihat. Wajib tu ni kalau dia buta tak terima di akal. Itu wajib ya. Tiada diterima oleh akal akan tiadanya. Kalau Allah tak melihat, terima akal tak? Terima akal tak kalau Allah tak nampak? Tak terima oleh akal. Itu wajib. Wajib artinya tidak diterima akal akan tiadanya. Jadi wajib Allah tu bersifat dengan sifat melihat. Wajib baginya bersifat melihat. Sama ada yang dapat dilihat oleh manusia, yang kita nampak, Allah pun nampak, atau tiada. Kuman kita tak nampak, tapi Allah nampak. Jauh kita tak nampak, tapi Allah nampak. Terlindung kita tak nampak, tapi Allah nampak. Berlapis-lapis kita tak nampak, tapi Allah nampak. Dalam bumi kita nampak kan? Kita nampak kan benda-benda dalam bumi ni. Cacing dalam bumi nampak ke tak? Tak nampak, tapi Allah nampak tak? Nampak. Ikan dalam lombong kita nampak ke tak? Ikan dalam lombong tu nampak ke tak? Mana nampak? Tapi Allah nampak tak? Allah nampak ikan keli, nampak ikan ruan, nampak ikan perit, nampak. Tahu ke nama ikan perit? Semua Allah nampak. Ikan tilan nampak, ikan limbat nampak. Tahu ikan limbat? Kau tengok ikan limbat kat mana? Belut nampak. Lagi apa? Ikan ruan dah kau dah sebut dah. Ikan sepat nampak, ikan temakang nampak. Semua Allah nampak. Itu dia. Allah tak ada satu pun yang Allah tak nampak. Itu dia. Yang dapat dilihat oleh manusia atau tiada jauh atau tiada. Jauh atau dekat. Lagi apa? Waktu terang atau gelap. Zahir atau tersembunyi. Maka semuanya dilihat oleh Allah Ta'ala. Yakin ke tak ni? Kalau yakin, berani kena buat maksiat, Allah nampak aja. Berani kena semayang seorang-seorang di rumah esok pagi subuh. Saja tak ada alasan, saja malas je, berani ke? Berani ke? Berani apa? Berani ke nak muka tudung berjalan. Berani ke nak nyemur kain ketang dada. Berani ke nak pakai miniskirt. Tu dia. Pasal apa? Dia sedar sentiasa Allah tu nampak aja. Semuanya dilihat oleh Allah Ta'ala. Yang demikian apabila seorang itu ada kepercayaan seperti itu, tidak dapat tiada. Tiada dapat tiada. Nafsunya tunduk. Nafsu tu dirinya. Bukan nafsu tu nafsu nak makan, nak minum. Itu nafsu juga. Tapi nafsu ini maksudnya dirinya tu. Orang itu akan tunduk di bawah titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan tunduk. Itu sebab Allah datangkan apa? Datangkan hukum. Ada berapa hukum? 5 hukum Allah datangkan. Apa dia? Wajib lagi, haram lagi, makruh lagi, sunat lagi, harus.
5 hukum tu Allah datangkan bagi kita. Tak berani kita melanggar 5 hukum tu. Kalau wajib, semua buat, semua akan laksanakan. Itu wajib. Apa kata wajib? Apa erti wajib, tuan-tuan dan puan-puan? Dibuat, dapat pahala, ditinggalkan, berdosa, kedudukannya mesti buat. One more time. Apa erti wajib? Dibuat, dapat pahala, ditinggalkan, berdosa, kedudukannya mesti buat. Itu namanya wajib. Lagi satu haram. Apa kata haram? Dibuat, dapat dosa, ditinggalkan, dapat pahala, kedudukannya mesti ditinggalkan. Mesti ditinggalkan, mesti jangan buat. Itu yang haram. Seperti apa yang haram? Apa itu yang haram? Seperti ngambil nombor ekor. Lagi? Lagi apa lagi? Mengumpat. Lagi? Dua aja ke? Tahu lain. Apa lagi? Haram. Apa lagi? Minum arak. Lagi? Berjudi. Lagi? Berzina. Lagi? Berdangdut. Lagi? Rasuah. Lagi? Apa? Podeng. Ngintai. Baik. Itu apa? Hukumnya apa? Haram. Ada satu yang haram, tapi orang sangka makruh. Apa? Apa dah? Dia haram tapi orang banyak sangka makruh. Sebenarnya haram ke makruh? One more time. Haram ke makruh? Hati kalau dah tahu haram, jangan dibuat. Ada tak lagi orang buatnya? One more time inside this masjid. Ada tak lagi orang buatnya? Kalau saja aja mencari naah gitu. Sudah tahu haram buat juga. Ada orang nak bangkang. Any objection nak mengatakan dia tak ada haram, betul ada? Tak ada objection. Artinya dia tetap haram. Kalau haram artinya apa? Berdosa. Ada 5 dalil yang menyebabkan dia itu jadi haram. Yang pertama, apa kata Allah? Wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah. Apa artinya? Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Cuba tengok benda tu. Pada kotak tu ada tak tulis? Ada tak tulis? Apa tulisnya? Apa tulisnya? Amaran kerajaan Malaysia. Apa lagi? Merokok membahayakan kesihatan. Sudah tahu bahaya, merokok juga. Apa hukumnya? Haram lah. Sudah tahu benda ni ada racun, minum juga. Apa hukumnya? Haram lah. Dia dah tahu bahaya, buat juga. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Allah? Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu sahabat-sahabatnya adalah para syaitan. Siapa nak kawan dengan syaitan? Angkat tangan. Orang merokok bazir ke tak? Bazir ke tak? Bazir. Kawannya syaitan itu. Yang kedua. Yang ketiga, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Apa artinya? Tiap-tiap yang memabukkan adalah arak dan tiap-tiap arak adalah haram. Tiap-tiap yang memabukkan adalah arak. Dan tiap-tiap arak adalah haram. Rokok tu memabukkan tak? Coba ambil kotak rokok tu, keluarkan beberapa batang, kemudian rendam dalam air, tu minum airnya, mabuk ke tak? Ceterai. Mabuk ke tak? Terai dalam pendek kan? Maka dia adalah arak. Kalau mabuk dia dikira arak. Kalau arak haram. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Itu arak tu ya. Dia haramkan. Itu yang ketiga. Yang ketiga ke empat? Yang ketiga, Yang keempat ya? Ini nak masuk keempat. Yang keempat. Setiap rokok yang berjenama. Tahu jenama? Yang ada jenama yang hebat-hebat lah ya. Dia adalah
sebelum dipotong-potong menjadi tembakau rokok tu, disembur dulu dengan alkohol. Tembakau tu disembur dulu dengan alkohol. Supaya apa? Supaya dia mengeluarkan aroma yang wangi sikit. Itu yang bila dia dibakar tu wangi baunya. Kenapa? Ada aroma. Aroma tu datang dari mana? Daripada alkohol. Alkohol tu apa hukumnya? Alkohol tu apa hukumnya? Najis. Najis apa? Haram lah. Ya. Sebab itu kalau dia tengah betul buang betul Allahu Akbar, jangan ikut. Kerana lidah itu ada apa? Ada apa? Ada najis di situ, ya. Itu nombor 4. Ada bangkangan. Ya. Okey, one more. Yang kelima. Setiap kilang rokok, tak kira apa saja jenamanya, yang mahal-mahal sikit ya, kepunyaan Yahudi dan Nasrani. Setiap kilang rokok adalah kepunyaan Yahudi dan Nasrani. Tak kira lah. Benson and Hedges, Methon, lagi gudang garam, lagi apa? Dunhill of London, lagi Peter Stuyvesant, Marlboro, semua kepunyaan Yahudi dan Nasrani. Ya, ke tak? Sebut dah hidak, ya ke tak? Siapa yang berani sebut hidak ni? Dengar tadi ada hidak ni. Ya. Yahudi dan Nasrani dapat untung dengan penjualan rokok. Duit itu dibuatnya untuk apa? Dibelinya apa? Dibelinya senjata. Dibelinya peluru, dibelinya senapang, dibelinya bom cluster. Betul tahu cluster? Bom cluster, tahu? Dia digunakannya untuk apa? Untuk nembak siapa? Untuk nembak siapa? Orang Yahudi nembak orang Yahudi ke orang Yahudi nembak orang Islam? Untuk orang Islam. Ya. Bermakna pokok kalau ada malam lantak marah-marah. Kalau ada pokok nak tak jari saya dah nudin. Pokok malam ini mereka ada saham dalam pembunuhan orang Islam di Palestin. Dengar kita mana? Ada saham dalam pembunuhan orang Islam di Syria. Ada saham dalam pembunuhan orang Islam di Iraq. Ada saham dalam pembunuhan orang Islam di Afghanistan. Ada saham dalam pembunuhan orang Islam di mana-mana saja. Kerana apa? Kerana mereka dapat duit membeli senjata daripada mana? Daripada keuntungan rokok itu. Dengar ke mana? Jadi ada saham tahu? Bermakna mati seorang Islam di Palestin ada saham dapat. Ya. Mati seorang Islam di Iraq dapat seorang. Yang hisap rokok tu. Ingat tu. Ya bila dia ingat, tang. Sekali lagi. Tang. Belum lagi. Tang. Tapi kalau tang. Nampak tu? Ini bunyi melawak tapi ya ke dah. Jadi starting from tonight niat dalam hati. Niat berhenti merokok. Niat. Boleh niat tak? Tak tahu niatnya. Biar saya ajar. Ya. Nak niat tak? Niat. Nawaitu. Ikut. Nawaitu. Lagi. Berhenti merokok. Lagi. Lillahi ta'ala. Sekali lagi. Mana niatnya? Nawaitu. Berhenti merokok. Lillahi ta'ala. Ini bukan melawak ni, betul ni ya. Mudah-mudahan tuan-tuan betul-betul boleh berhenti. Dan saya pun dapat saham kerana tuan-tuan berhenti daripada melakukan benda-benda yang haram. Ya? Sekarang dah tahu? Sebelum ini tak tahu mungkin lah. Sekarang dah tahu belum? Siapa tak tahu lagi angkat tangan? Dah tahu? Tak tahu? Berapa tahun? Rokok daun. Rokok daun makruh. Kerana dia tidak ada apa? Dia tidak ada nikotin dalamnya. Dia yang jenama ajalah. Rokok daun tu dia bukan sedap pun. Siapa kata tak boleh berhenti merokok? Siapa kata dia tak boleh berhenti merokok?
Orang yang bercakap ni tahu ke tuan-tuan? Siapa kenal orang yang bercakap ni tengah muda-muda kemarin? Murid saya pun banyak ni. Once upon a time I was an avid smoker, you know. Boleh berhenti? If I can stop, why can't you? Kalau saya boleh berhenti, kenapa tuan-tuan tak boleh berhenti? Itu dia. Ini mencabar ni tau. Okeylah, wallahu a'lam ya. Kita baca lagi. Kenapa ke situ Alan tadi? Yang haram tadi. Yang haram tadi. Jangan buat yang haram. Yang demikian apabila seorang ada kepercayaan seperti itu, tiada nafsunya tunduk di bawah titah perintah Allah Subhanahu wa taala dengan memperbuat apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Yang diperintah buat, yang dilarang tinggalkan. Itu dia ya. Yang perintah jangan tinggalkan. Buat. Allah suruh sembahyang. Sembahyang bukannya wajib aja, ada sunat, ada macam-macam jenis sembahyang sunat. Buatlah. Sembahyang duha, sembahyang tahajud, sembahyang isyraq, sembahyang rawatib. Buat sembahyang. Itu bukan wajib ya. Yang wajib sembahyang fardu 5 waktu. Siapa meninggalkan sembahyang satu waktu aja, dia akan masuk neraka 60 tahun. Dengar ke dalam ni? Sekali lagi, siapa tinggal sembahyang satu waktu, nanti akan masuk neraka 60 tahun. Masuk neraka tu di dunia ke akhirat. Jadi masuk kiraan dunia ke kiraan akhirat. Kalau 60 tahun akhirat, berapa tahun dunia? Kita nak kira akhirat ni bukan kira dunia. Kerana kita yang orang yang akan dihukum nanti, orang yang akan dimasuk ke dalam neraka itu di akhirat, bukan di dunia ni. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun, kata Allah ya. Pada hari yang mengikut kiraan kamu ialah alfasanah. Apa arti alfasanah? 1000 tahun. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia ni. Kalau 60 tahun? Kalau 60 tahun kawan? Mari kita mau murid saya ke tu. Ini cikgu matematik kat sini tau. Berapa? Apa formulanya? 60 kali 1000 kali 365 tahun. One more time. Ini formulanya. 60. Ngapa 60? 60 tahun tadi. Kali 1000. Ngapa kali 1000? Ngapa kali 1000? Kerana satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kali lagi dengan 365. Mana datang 365? Mana datang? Setahun 365 hari. Atas berapa sebenarnya? 60 kali 1000 kali 365. Berapa? Ya Allah. Kalau itu matematik dapat berapa dalam ni pun? Berapa? Salah. 21.900.000. Bukan puluhan 9. 900.000. 21.900.000 tahun. Dekat-dekat nak 22 juta. Dekat-dekat benar dengan 22 juta. Itu kalau satu waktu tinggal. Kalau umur 60 tak pernah sembahyang, berapa tahun masuk neraka ni? Kalau dah umur 80 tak sembahyang juga. Kalau dah umur 74 belum sembahyang lagi macam? Tak tahu ngabur itu dia. Satu waktu aja. Satu waktu aja tinggal sembahyang 21.900.000 tahun masuk dalam neraka. Jadi kalau ada lah dulu-dulu ninggalkan sembahyang, apa buat? Qadha balik. Jangan dengarkan cakap orang-orang baru-baru keluar dari mana-mana institusi pengajian tinggi kata mana ada qadha dalam Islam, dalam sembahyang. Jangan dengar orang jenis-jenis apa betul Ada tak orang cakap apa tu? Mana ada hadis soal qadha? Mana ada hadis soal? Jangan dengar cakap apa tu. Kita dengar cakap para ulama dahulu. Imam Syafi'i kata ada qadha tak? Ada. Kita nak percaya dengan siapa? Percaya dengan Imam Syafi'i ke percaya dengan
Yang baru keluar dari mana-mana, entah mana-mana ni. Kita nak percaya dengan Imam Syafi'i, nak percaya dengan Imam Hanbali, nak percaya dengan Imam Hanafi, nak percaya dengan Imam siapa lagi? Imam Maliki. Itu yang kita nak percaya. Semua ijma' ulama mengatakan kita wajib qada sembahyang yang telah tertinggal. Jangan dengar kan. Mana ada qada kata, jangan ya. Hari ini berbagai-bagai jenis berbagai-bagai pendapat. Tak ada qada lah. Mana ada hadis ya. Sampai heboh hari ni. Ada tak? Semayang dengan tak ada usolli, tak ada asal usulnya. Ada tak? Dia tak ada internet kan ni. Jadi itu pendapat mereka yang bukannya nak menolong manusia membanyakkan ibadah, nak membantutkan ibadah. Itu banyak. Yang ini tak ada sunnah, yang ini tak ada hadis, yang ini tak ada suruh. Itu banyak yang begitu. Bukan nak membina ibadah, nak meruntuhkan ibadah. Itu banyak. Jangan dengar cakap begitu ya. Okey, mudah tu. Jadi tunduk di bawah titah perintah Allah Ta'ala dengan memperbuat apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Kerana ia percaya kepada Tuhan, ada melihat dia. Dia percaya kepada Tuhan, ada melihat dia segala itu. Tak kala itu, bangkitlah semangatnya. Tiada berani membuat kesalahan. Dia tahu Tuhan nampak aja, berani kena buat kesalahan. Berani kena buat dosa. Seperti mencuri. Mencuri orang tak ada. Mana tak? Orang tak ada. Curi ke kanan, siapa tak ada? Curi, ambil tu masuknya. Tapi siapa nampak? Allah nampak. Esok akan ditayangkan semula. Mula tak bercakap. Yang bercakap apa? Yang bercakap apa? Tangan cakap. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah ya. Pada hari yang mulut-mulut mereka akan dipatri. Tahu patri? Disil, tak boleh cakap. Wa tukallimuna aydihim, apa dia? Dan bercakaplah tangan-tangan mereka. Tangan tu ngabur. Inilah tangan yang ngulung ambil nombor ekor tu. Inilah tangan itu yang mencuri itu. Inilah tangan itu yang nampak orang tu dan sebagainya. Apa saja maksiat dilakukan oleh tangan. Tangan tu bercakap. Lepas tu kaki pula menjadi saksi. Kata kaki. Aku pergi sekali ke tu. Beri benar aku ngayuh sika tu kedai nombor ekor, pergi ambil nombor ekor. Kaki pula bercakap. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dengan apa saja yang kamu buat di atas dunia ini, semuanya akan menjadi saksi besok. Seperti mencuri sekalipun tidak dapat dilihat oleh manusia. Orang mencuri ni memang bila tak ada orang baru dia mencuri. Takkan mencuri tengah orang ramai. Begitu juga orang rasuah. Orang rasuah tengah orang ramai akan bagi rasuah. Sekarang ni lagi mudah ya, masuk dalam bank account ni je. Dah siapa tak tahu. Tapi ada tak yang tahu? Ada tak yang tahu? Siapa tahu? Allah Ta'ala tahu. Sudah-sudah dah ada je dalam account tu. Berapa? 2.6 bilion. Mana tahu ni? Esok apa nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala nanti ya? Okey. Sekalipun tidak dilihat oleh manusia, yang demikian dikehendaki. Dikehendaki itu ya, seorang beriman kepada sifat Tuhan dengan iman yang sama, dengan sama pendapatnya dengan pekerjaan. Supaya apa? Supaya berbetulan amalannya dengan keyakinannya. Supaya apa yang dia cakap itulah dia yang dia yakin. Supaya cakap serupa bikin. Cakap serupa bikin. Kalau tidak, dia ngabur ada orang je tapi dia tak buat macam. Esok ditanya Tuhan apa nak jawab. Macam saya ngajar malam ni. Saya kata jangan rasuah tapi saya pun rasuah juga. Saya kata jangan mencuri, saya balikkan mencuri juga. Esok ditanya Tuhan apa nak jawab. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Kata Allah tanya. Apakah kamu menyeru manusia membuat kebajikan tetapi kamu melupakan diri kamu sendiri? Apakah sedangkan kamu membaca kitab? Afala ta'qilun? Apakah kamu tak berakal? Kata Allah.
Jadi sebab itu kita nak bercakap ni kena kita sendiri buat. Sebab Rasulullah dia sebelum buat dia tak cakap. Ada seorang bapa, saya dah cerita ke sini kita entahlah. Ada seorang bapa pergi jumpa dengan Rasulullah. Ngaburkan, nanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong kaburkan apa ubat sakit mata anak aku ni." Anak aku ni sakit mata, apa ubatnya? Rasulullah pun tengok budak tu. Lepas tu apa kata? Minggu depan lah datang. Baru aku kaburkan jawabnya. Minggu depan datang. Jadi minggu depan tu datanglah dia. "Ya Rasulullah, minggu sudah kamu kabur nak kaburkan ubat sakit mata anak aku ni. Anak aku sakit mata ni. Apa ubatnya?" kata. Dia tengok lagi Rasulullah. "Jangan kamu makan benda-benda yang manis. Jangan bagi dia makan benda yang manis." Jawab dia ayah budak tu, "Kalau itulah ubatnya ya Rasulullah, apa yang teruk nunggu seminggu?" Faham ke nama cerita ni? Apa yang teruk nunggu seminggu? Kabur kalau kejap-kejap itu. Dah baik dah penyakitnya ni. Ini seminggu. Belum baik lagi. Apa jawab Rasulullah? "Masa kamu nanya tu, aku tak boleh kaburkan jawabnya. Sebab aku baru lepas makan buah tamar." Tahu ke buah tamar? Buah tamar ni manis ke, masin ke, pedas ke, pahit? Manis. Aku tengah makan buah tamar, manis lagi air liur aku. Macam mana aku nak melarang anak kamu supaya jangan makan benda manis? Ya. Aku tengah makan benda manis. Macam mana aku nak melarang orang lain nak makan benda manis? Hari ni aku puasa, kata Nabi. Aku belum makan apa-apa. Air liur aku tak ada manis. Masin bedak, masam bedak. Sebab itu aku suruh dia jangan makan benda-benda yang manis. Ini Rasulullah. Ya, dia buat dulu baru dia suruh orang lain buat. Dia tinggalkan dulu baru dia suruh orang lain tinggalkan. Itu. Bukan macam kita. Kita jenuh melarang anak, "Jangan merokok mak." Dia pui. Pergi ke masjid buat, dia nehen je haram siur nak pergi masjid. Mak-mak pun je, "Ketudung lah minah," kata dia nehen tak tudung. Itu dia kita. Esok apa nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah tanya esok, "Lima taquluna ma la taf'alun," kata Allah. Ngapa kamu pandai bercakap tapi kamu tak pandai berbuat? "Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun," kata Allah ya. Mengapa kamu pandai bercakap saja tapi kamu tak pandai berbuat? Maka sangatlah besar kemurkaan Allah Taala. Marah benar Tuhan tu bagi mereka-mereka yang hanya pandai bercakap tetapi tak pandai berbuat. Hari ni ramai ada orang pandai bercakap, pandai, banyak yang pandai bercakap ya. Dan sebagainya. Ini dia sifat Allah Taala ya. Sekalipun tidak dilihat oleh manusia, yang demikian dikehendaki seorang beriman kepada sifat Tuhan dengan iman yang sama. Iman itu yang sama, pendapatnya dengan pekerjaannya. Imannya sama dengan apa yang dipendapatkannya. Dia tahu, dia sedar Allah tu melihat, dia berusaha supaya tidak melakukan dosa kerana dia sedar bahawa kalau dia buat, Allah melihat, Allah nampak. Di bila-bila pun Allah nampak. Jadi dia serupa lah tu. Imannya tu sama dengan perbuatan dia. Artinya dia cakap serupa dengan bikinnya. Dengan pekerjaan supaya berbetulan amalannya dengan kepercayaan. Yang menyelamatkan dia daripada pangkat munafik. Munafik ni apa dia? Apa tu munafik? Menzahirkan keislamannya, menyembunyikan kekufurannya. Itu orang munafik. Siapa tak? Ya? Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Menzahirkan keislamannya. Dia macam orang Islam, pakai jubah, pakai serban. Ya? Jorin pula biar tu. Dia yang orang tu bukan orang munafik ya. Itu contoh saja. Ya? Tapi dalam hati tak beriman. Contoh saja ya. Dia zahirnya Islam tapi batinnya tak beriman. Itu orang munafik. Orang munafik ni dia serupa dengan kita tahu. Semayang sama kita, berzikir sama dengan kita, selawat sama dengan kita, tapi dia tak beriman. Itu orang munafik. Zahirnya macam orang Islam tapi batinnya macam orang kafir.
Sebab itu munafik ini perkara dalam hati. Kita tak boleh nak tuduh siapa-siapa jadi munafik. Kita tak nampak kerana dia dalam hati. Kamu munafik macam? Kalau dia bukan munafik apa jadi? Kembali kepada orang yang menuduh. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ahadahuma. Barang siapa memanggil saudaranya wahai kafir, maka jatuhlah kekufuran itu pada salah seorang daripada mereka. Daripada dua orang tadi, jatuh salah seorang. Kalau dia dituduh tu memang kafir, jatuh kafir lah. Kalau dia tidak dituduh, kalau dia dituduh tapi dia bukan kafir macam? Orang menuduh tu pula jadi kafir. Ini munafik ni. Jangan kita berani nuduh-nuduh. Tapi Allah kabur pada kita tanda-tanda munafik itu dalam banyak tempat dalam Al-Quran. Ya. Supaya kita jangan terjebak dalam keadaan munafik itu. Banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang tanda-tanda orang munafik. Dalam surah Al-Baqarah 19 ayat cerita orang munafik aja. Itu orang kafir dua aja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Dua ayat. Itu cerita orang kafir. Orang kafir itu sama saja. Serupa aja, sama ada kamu pujuk mereka atau kamu ancam mereka, mereka tetap tidak beriman. Mereka sudah ditutup oleh Allah hati-hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim, dan juga telah di dinding pendengaran mereka. Disekat pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada ghisyawah, ada dinding. Walahum azabun azim, dan bagi mereka itu azabnya amat besar. Itu cerita orang kafir, dua ayat je. Tapi lepas itu semua cerita orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Itu cerita orang munafik je. Terus lagi banyak lagi tu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Cerita orang munafik saja. 19 ayat lepas tu tahu. Di antara ayat yang Allah sebut dalam Quran tu, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kata Allah. Apabila mereka berada di kalangan orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Kami ni beriman. Serupa dengan kamu semayang, aku semayang juga. Kamu zikir, aku zikir juga. Kamu tahlil, aku tahlil juga. Aku lagi kuat tahlil daripada kamu. Aku sampai bergoyor-goyor masjid tahlil. Lagi kuat. Tapi wa idza laqul ladzina wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, qalu inna ma'akum, mereka berkata aku ni serupa dengan kamu, sama dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un, tadi bersama dengan orang beriman tu apa? Olu-olu aja. Sama dengan orang beriman, dia tahlil, dia takbir, dia tasbih, dia selawat. Kalau baca berzanji punya menderin-derin suaranya. Wa muhayyam kasyamsin kasyamsin kamudhi'un. Tapi orang pun tak percaya. Bila dia naik atas pentas dandut, dia dah mula dandut pula. Tadi selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Dia depan sekali. Lepas tu bila naik atas pentas dandut, dia pun dandut juga. Dalam hatiku hanya ada kamu. Itu apa? Tanda orang-orang munafik. Orang munafik ni dia macam sesumpah. Tahu ke sesumpah? Ya Allah, dia tahu ke sesumpah? Apa sesumpah? Dia mengikut apa? Mengikut latar belakangnya. Latar belakang kuning, dia pun bulunya apa, kulitnya kuning lah. Kalau latar belakangnya apa, hijau lah bulunya ataupun kulitnya. Kalau latar belakangnya brown dah kulitnya. Itu sesumpah. Itu munafik. Dia antara orang kafir yang Tuhan marah sekali ialah orang munafik. Nombor satu orang Allah marah ialah orang munafik.
Itu sebab orang munafik itu mana tempatnya? Di neraka yang terkebawah sekali. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang terkebawah di dalam neraka. Ngapa bawah sekali? Ngapa di bawah sekali, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana neraka itu lagi ke bawah, lagi panas. Yang paling bawah ialah yang paling panas. Itu neraka, ya. Lagi ke bawah lagi panas, lagi ke bawah lagi panas, lagi ke bawah lagi panas. Yang terkebawah adalah yang ya. Dia macam orang nanak nasi juga. Mana dulu jadi kerak? Atas ke bawah? Atas ke bawah? Ngapa bawah dulu jadi kerak? Kerana dia nombor satu panas. Yang di bawah tu, yang di atas tu kadang-kadang mantah pun, apa? Mantah jangan apa? Pasal tak cukup api. Itu nasi, ya. Bukan neraka tau. Itu nasi. Di atas tu tak cukup api, mantah kadang, ya. Jangan pula bercerita-cerita aku bawah takut, atas tak apa lah. Neraka jangan takut, ya. Jangan apa itu. Bawah pun takut, atas pun takut. Jadi itu munafik, ya. Banyak lagi tanda-tanda lain. As we go along, masa-masa kita akan tanya, akan cerita satu-satu. Yang ini satu aja. Orang munafik ni dia boleh di mana-mana pun dia boleh survive, ya. He can maneuver his way around whatever the situation is, whoever he is with, whatever the atmosphere is, dia boleh survive. Boleh tahu tu survive. Dia boleh hidup. Dia macam ular. Tahu ular? Ya Allah, tahu ular? Ular. Ya Allah, demen. Ular dalam air boleh hidup tak? Dalam semak boleh hidup tak? Dalam parit boleh hidup tak? Itu orang munafik. Boleh ke tengah ke tepi. Ular air boleh tak? Ular air. Boleh hidup ke mana pun dia boleh hidup. Itu orang munafik. Di sana boleh hidup, di sini boleh hidup. Tak kira di mana saja. Jangan kita jadi orang munafik. Okey, wallahu alam. Insya-Allah akan datang kita baca yang ke-13, al-kalamu. Okey. Sekian dulu. Any objection?